Saya nak minta beliau untuk membicarakan ataupun menjelaskan kepada kita berkenaan dengan manhaj as-salafus salih dalam akidah. Hadis yang diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada Muaz, disebut perkara yang pertama, awal ma tad'uhum ilal, adalah syahadat an la ilaha illallah. Perkara yang pertama untuk kita mengajak manusia adalah syahadah tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Kita nak minta kepada Tuan Syekh untuk menjelaskan kepada kita bagaimana manhaj as-salafus salih dalam berakidah dan bagaimana perbezaan manhaj mereka dalam berakidah dengan manhaj kita dalam berakidah dalam suasana semasa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Terima kasih kepada anak-anak kita dan kepada saudara anak murid kita dan saudara-saudara saudari hadirin hadirat semua. Dalam pepatah Arab mula-mula dia kata al-aqlus salim fil jismis salim, akal yang sejahtera itu pada badan yang sehat. Jadi saya ni tak berapa sihat, tapi tak sihat boleh gagal. Akidah salaf, kebiasaan di dalam kitab tauhid dianggap salaf pada tauhid. Pada masalah furu' daripada kata mazhab, saya Umay, Hamzah, Hanbali, Hanafi, Maliki, macam-macam. Pasal daripada tauhid ibadat ni, hang boleh ikut Syafi'i, hang boleh ikut Hanbali, hang boleh ikut Hanafi, hang boleh ikut, kadang-kadang Qadiani pun boleh ikut tu, banyak kalah ni. Banyaknya diguna gitu. Kalau kata salaf pada akidah saja. Ini orang yang tak berapa mendalam kepada kitab Allah, hanya dengar cerita gitu, tak belajar sungguh. Itu yang terjadi selalu di muka ayat. Demo ni bukan mazhab salaf, boleh jadi mazhab salah kot ni. Dia kata mazhab salah, bukan salah, salah. Pasal dia bahasa betul dia tu, dia tak ukur dengan Quran, tak ukur dengan hadis, tak ukur dengan perkataan ulama yang mengikut Quran dan hadis. Hanya dia ikut ulama yang ikut akal, iaitulah Mu'tazilah. Itulah yang jadi keliru di dalam akidah. Dia berasa dia betul dah, dan dia salah dia. Dia ahli sunnah. Lain pada itu semuanya bukan. Akidah ahli sunnah maknanya i'tiqad, kesimpulan orang yang mengikut sunnah. Dikehendaki sunnah itu Quran dan hadis-hadis Nabi. Kedua-duanya nama sunnah. Jadi i'tiqad orang yang mengikut Quran dan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikut hadis Rasulullah, itu yang nama salaf. Dalam kitab tauhid baru-baru pun yang khalaf pun dia kata gitu juga, tapi dia yang tak erti. Orang yang mengaji sendiri tak erti. Wa kullu khairin, dalam Ibrahim Laqani habba dalam matan tauhid, wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf, tiap-tiap kebaikan mengikut mereka yang terdahulu, sahabat, tabi'in, syafi'i, ulama ahli sunnah semua. Wa kullu syarrin fi ittiba'i man khalaf, tiap-tiap kejahatan mengikut orang belakang. Itu tu yang ikut. Itu kata mengaji tak faham, mengaji banyak apa tak faham. Dia dah tahu ikut yang baik, yang ikut awal. Tapi dia juga tak elok juga. Hak ni pun dia tu tak elok ikut ni, dia ikut tak elok ni.
Jadi selalu saya duk habaq dia bagi tahu, hampa tak usah mengaji banyak lah kalau tak faham. Mengaji sikit bagi faham, sudah. Mengaji banyak tak faham tak ada faedah. Kau banyak kau tak faham. Mengaji nak ikut sunnah, nak ikut sunnah tapi tak tahu sunnah. Sampai orang alim, profesor tanya, ni masalah Wahabi ya? Macam mana Wahabi profesor? Dia kata Wahabi ni sembahyang tak baca seli. Kunut yang mati tak baca, kunut tak ada. Ni profesor ni bukan profesor ni. Kerana Imam Syafi'i tak tahu seli, siapa pun tak tahu seli. Dia yang tak tahu pergi ambil orang baca seli tu, dia ambil siapa? Sangka dia Syafi'i. Dia kata, saya kata hampa duk mengaji lagu tu, hampa mengaji banyak, kau bertambah tak reti. Pasal nak ikut sunnah. Yang sunnahnya Syafi'i tulis tak ada seli pun, tapi hampa nak mengikut Syafi'i, hampa baca seli. Pasal apa? Pasal hampa mengaji banyak. Hampa tak usah mengaji banyak, jadi kau bingung. Mengaji sikit, reti tak apa. Jadi akidah ahli sunnah wal jamaah ataupun as-salafus salih, dia ikut apa yang Allah Ta'ala kata, ikut apa yang Rasulullah kata. Cuma dia ada jaga pagar pergi kanan. Rasulullah kata macam tu, dia i'tiqad macam tu. Allah Ta'ala kata macam tu, i'tiqad macam tu. Tapi dia jaga pagar. Macam mana contoh? Allah Ta'ala mensifatkan zatnya di dalam firman Allah 7 tempat di dalam Quran, di dalam 7 surah. Suratul A'raf, Suratul Ra'd, Surah Yunus, Surah Furqan, Surah Sajdah, Surah akhir sekali Surah Haji. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ta'ala yang amat mengasihani di atas arasy. Orang Indonesia kata bersemayam atas arasy. Macam mana kita i'tiqad? I'tiqad macam Tuhan kata lah. Kalau kita tukar, maknanya dia tak percaya kat Tuhan. Allah Ta'ala atas arasy, maka kita i'tiqad Allah Ta'ala atas arasy. Macam mana? Macam yang layak dengan kebesaran Allah, Maha suci daripada menyerupai makhluk. Itu pagar tu. Hang jangan kata istawa macam ni, namanya musyabbihah. Hang kata tak istawa, kena buat istawla, namanya mu'attilah, mu'awwilah. Hang kata Tuhan tak ada istawa, jatuh kepada mu'attilah. Semua tak kena. Hanya ikut. Itu makna ittiba' ustaz kata tadi. Ittiba'. Tuhan kata istawa, istawa. Cuma bahasa Arab istawa kalau tak habaq bahasa Melayu jenuh melenggak. Pada istawa, istawa. Istawa Allah, istawa. Dia kata tak boleh. Hingga tak boleh tu. Padahal bukan tak boleh, bukan tak tahu maknanya itu. Maknanya tu tahu. Istawa maknanya orang Indonesia kita bersemayam cakap Melayu biasa di atas. Yang kita tak tahunya atas macam mana. Atas itu lah kata istawa seperti yang layak dengan kebesaran Allah, Maha suci daripada menyerupai makhluk. Apa yang melintas kepada Tuhan, kepada otak, Allah Ta'ala berlainan daripadanya. Mengikut ukuran yang Allah Ta'ala bagi, laisa kamislihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada seumpama Allah Ta'ala sesuatu. Allah Ta'ala mendengar dan melihat. Itu ahli sunnah. Dia kata tak boleh kata istawa. Istawa ni sifat baru. Kalau gitu, pasal apa dia jadi begitu? Pasal dia ambil tauhid tu daripada ilmu mantik dan falsafah. Dan dia buat dalam faedah dia, lau kana Allah, sekiranya Allah Ta'ala mustawin ala arsyihi, istawa arasnya, lakana syabihan bil khalqi, niscaya semacam makhluk. Maka dia naikkan, walakin Allah Ta'ala lam yakun mislal makhluk, bukan macam makhluk. Naik natijah yang salahnya, Allah Ta'ala tidak istawa ke arasy. Jadi yang dia ambil faedah ni mantik ni, buat melawan 7 ayat Quran di dalam 7 surah, nak tukar buah istaula.
Itu mula-mula. Lepas tu kita, dan sebabnya dia mengaji tauhid, dia tak ikut Quran lah, dia pakai akal. Mazhab Mu'tazilah lagi tu, kalau apa yang bercanggah dengan akal ditolak. Nakal ni, Quran hadis ni dia ambil akal dia rasa macam mana, macam tu lah. Walaupun Nabi kata, dia tak mengaku, dia tak mau. Jadi dia kata tak boleh kata istawa, kena takwil kepada istilah istaula atau istilah. Jadi istilah ni dia kata berlayak. Maknanya tadi dia kata Allah Ta'ala mensifatkan zatnya dengan istawa tidak layak. Aku nampak tak elok, aku nak bertui sikit bagi elok. Macam mana elok? Kena buhlam sikit tu. Dia buhlam macam tu, dia tu kena penyakit Yahudi tak kepala dia pula. Dia tak nampak yang pasal dia tak baca Quran. Dia duk gunakan ya. Cuba baca dalam cerita Yahudi. Yahudi Allah Ta'ala kata udkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazilul muhsinin. Masuk terus dan sujud. Tuhan suruh dia sujud. Wa qulu, dan katakan, bacakan, doakan, hittatun, makna hittah, gugurkan dosa kami, ampun kesalahan kami ya Allah. Tuhan suruh dia kata macam tu. Dia tak kata macam tu, dia tukar sikit, dia tambah satu huruf. Dia baca hintatun, ha nun ta ta. Asalnya ha ta ta je. Dia buat nun setitik sebiji dalam tu jadi hintah. Kami nak gandum. Ini Tuhan cerita Yahudi. Lepas tu sambung lagi. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Mengganti orang yang kafir, menukar perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka. Allah Ta'ala bukan suruh kita macam tu, suruh kita hintah. Dia tukar sikitnya, dia buat titik jadi hintah. Tuhan kata فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ. Kami turunkan atas mereka itu seksa dari langit. بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, kerana mereka itu fasik keluar daripada Tuhan. Ayat dalam A'raf 1, ayat surah Al-Baqarah 2, ayat satu lagi, يَظْلِمُونَ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ. Jadi cuba kita pakai fikir. Yahudi tambah nun, ya Tuhan turun laknat. Kita tambah lam macam tu tak apa. Jadi semua salah tu Yahudi yang buat salah dosa. Hampa buat tak apalah. Itu mafhum. Dan istawa tu alif, sin, ta, waw, ya. Cakung ya itu. Ditarik lam buah atas kepala tu jadi istaula. Nah Yahudi pun dicap titik sebutir tu sebiji tu dia hentah. Pasal tu kata ulama salaf, nun Yahudi ni dengan lam Jahmiyah ni dua beradik, sama-sama kena tambah. Tapi dia pun tak nampak tu. Dia nampak dengan akal dia ni, dia tak ikut hak Tuhan suruh. Itu yang jadi berpanjangan kesilapan di dalam i'tiqad. Rasulullah mensifatkan Allah Ta'ala dengan turun. Seperti apabila sepertiga malam yang terakhir hampir kepada subuh, Rasulullah kata dalam hadis yang muttafaq Bukhari Muslim, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Kalau tak terjemah yanzilu tu, pada yanzilu pada yanzilu sampai tak susut. Bukan orang Arab tak faham, semua orang Arab faham maknanya, cuma kaifiatnya tak tahu. Yanzilu bahasa Melayu kita turun. Kalau nak habaq ke Cina, kena bahasa Cina. Nak habaq ke orang putih, kenapa dia cakap orang putih macam ustaz lah. Baru boleh habaq. Jadi makna tu semua Arab tahu. Yang tak tahunya kaifiatnya. Tuhan turun ke langit dunia dan dia berfirman, adakah daripada yang minta hajat, adakah yang minta hajat aku tunaikan hajatnya, adakah yang minta ampun aku ampun kepada dia. Sampai pagi. Jadi dia kata apabila turun kosong terpelahung sana tak ada apa, tu dia main dengan otak buruk dia. Karena Tuhan, Nabi bukan abang begitu. Nabi kata Tuhan turun. Habis banyak tu lah kita tahu. Tak boleh tahu sifat Tuhan melainkan dengan jalan Tuhan sendiri dan jalan Rasulullah. Jalan lain otak siapa pun fikir pecah kepala pun tak boleh tahu.
dengan dua jalan ni saja. Maka Rasulullah sifatkan Allah Ta'ala turun. Kita i'tiqad turun. Macam mana turun? Macam yang layak dengan kebesaran Allah Maha Suci daripada menyerupai turun baru. Turun kita kalau pikir dua ada tangga, kalau pikir ni kena terjun kan tinggi sikit. Ini manusia ni. Semua Arab tahu makna yanzilu tu, semua Melayu tahu turun. Dia tak ada kata dari sini ke situ turun. Kalau tanya kata turun ke mana? Dari atas ke bawah. Dia kata tak boleh kata itu, kena kata turun rahmat. Siapa ajak gambar turun rahmat? Pasal akal dia kata tak boleh. Akal dia kata tak boleh kata gitu kerana menyerupai, kerana dia nampak macam manusia, macam makhluk. Daripada akal apa? Akal yang buruk tu lah, akal cabuk tu macam bok mai. Dan jadi serabut dah tolak ayat semua tu, jadi otak semua terkotak belakang. Jadi ringkasan, semua sifat Allah diisbatkan bagi Allah seperti yang layak dengan kebesaran Allah, Maha Suci daripada menyerupai makhluk. Apa yang melintas kepikiran Allah Ta'ala berlainan. Itu makna kata Imam Ahmad, istawa kama akhbar, istawa kama akhbara wa laysa ma fil qalbi ya za khatara. Istawa macam mana Allah Ta'ala cerita, macam itulah, bukan macam yang melintas di kepala hang. Apa yang melintas berlain semua Allah Ta'ala. Seperti mana yang mereka i'tiqad Allah Ta'ala mendengar. Kita tahu dah Allah Ta'ala mendengar, tapi semua mengaku Allah Ta'ala mendengar lah, mendengar. Macam mana mendengar? Macam yang layak dengan kebesaran dia Maha Suci daripada menyerupai mendengar baru. Mendengar kita tahu lah, kalau suara kuat okay, dengar, kalau dekat dengar, kalau tak ada suara, kalau jauh sikit bang dengar pula. Kuat kita ni. Adapun melihat Allah, mendengar Allah seperti yang layak dengan kebesaran Allah. Melihat kita tahu, kalau cerah ni nampak, kalau dekat nampak, kalau terlindung dekat tak nampak, cuba tarik kain mata-mata itu tepi hidung tak nampak. Ini manusia makhluk. Allah Ta'ala melihat macam yang layak ni kebesaran. Melihat kita, kalau nak tengok ke bawah kena tunduk, tengok ke atas kena lenggak, tengok ke belakang kena baling, nak tengok bawah tikar kena selak. Tu kita makhluk ni. Allah Ta'ala di atas aras, melihat dia macam yang layak dengan kebesarannya, ketinggiannya, Maha Suci daripada menyerupai baru. Begitulah semua sifat. Jadi sifat yang dapat takwil itu sifat tu aja. Sifatul khabariyah nama, sifat al-khabariyah. Wazida al-istiwa'i wan nuzul wal yadani. Sifat tu istiwa, sifat turun, dan mata, wal ain mata, wal yadani dua tangan. Tak boleh kata tangan, dia kata. Kalau kata tangan menyerupai Allah Ta'ala dengan makhluk. Pasal apa? Pasal dia duk tengok manusia ni semua ada tangan. Jadi mereka itu tersilapnya, tujuan dia nak membersihkan Tuhan juga, tapi salah jalan, tijuh sangat, lipat balik ni baru nak bersih. Dia bubuh kotak-kotak dulu baru nak gabus. Adapun ahli sunnah dah dia gabus selalu dah. Istawa seperti yang layak dan kebesaran Allah Ta'ala, tidak menyerupai baru. Terus dia dah, dia kata kalau istawa ni tak boleh kata kerana dia sebab baru. Jadi dia nak bersih, akhirnya bersih. Tuhan bukan macam baru. Dia bubuh dulu tangan bubuh tu, kerana itu kata ulama, dia nak membersihkan Allah, nak menyucikan Allah, jatuh kepada kejahatan menyerupai pertama, dan yang keduanya ta'til. Barulah dia nak sapu balik dia bubuh kotak tadi, baru nak sapu balik. Jadi tujuan mereka itu asalnya baik, tapi sebabnya apa? Sebabnya ilmu mantik falsafah tu. Pasal itu Imam Syafi'i kata, siapa belajar ilmu ni, ilmu falsafah, aku hukum dia ditibai, dipukul 80 rotan, 80 batang tamak, pelepah tamak tu, pelepah
dengan pelepas tamak tu disebat belakang tu 80. Lepas tu sapu haram muka dia, lepas tu letak atas hemang paling belakang, hemang muka orang, hemjia muka orang ni. Dibawa pusing di dalam kota, dalam bandar. Dia katakan inilah balasan orang yang belajar ilmu mantik falasifah. Itu Syafi'i marah sangat. Jadi cukup mudah, itu saja. Tangan, macam mana tangan Allah? Macam yang layak dengan besar Allah. Mereka kata tangan tak boleh kata, tak boleh terjemah. Tangan tu tak boleh, kena kata kudrat. Siapa ajak gambar tak kudrat? Rasulullah tak ajak Hamzah 4 dia kata gitu. Lain dan Mu'tazilah ajak. Jadi saya katakan kebanyakan akidah ni di dalam dunia Islam ni, sama ada Malaysia atau Indonesia atau petani lain daripada tu pun, kebanyakannya akidahnya jatuh Mu'tazilah, kerana mereka ambil yang tersebar lepas pada 300 tahun dari wafat Rasulullah, datang puaknya bubuh. Kerana dulu daripada itu tak ada apa-apa. Jadi ada faedah Imam Ghazali kata di ujung kitab yang Abul Hasan Al-Asy'ari itu, 4 faedah. Siapa bila berfikir kepada 4 akidah ni, teranglah kepada dia bahawasanya yang sebenarnya akidah mengikut mazhab salaf. Jangan takwil, jangan tukar, diisbatkan macam mana yang Allah Ta'ala kata, begitulah. Seperti turun, seperti mata, seperti istawa, seperti qadam. Kalau tak habaq mana qadam tu tak tahu. Duk qadam itu. Rasulullah kata neraka tu macam Tuhan cerita dalam Quran, ditanya dia halim talati mahkan. Dia jawab apa? Hal min mazid, adakah nak tambah lagi? Boleh, tempat penuh luas lagi. Ramai mana pun. Halim talati, adakah penuh? Dia bilang hal min mazid, adakah nak tambah lagi? Ramai. Sampai bila? Sampai Rasulullah kata dalam hadis yang muttafaq Bukhari Muslim, hatta yada'ar rahmanu qadamahu, hingga meletakkan oleh Allah Ta'ala yang Ar-Rahman Pasihani qadamnya. Kalau tak terjemah qadamnya, yang tak ada cakap Arab, apa dia qadam? Qadam itu. Qadam tu bahasa kita, bahasa Melayu. Dah mau inilah qadam. Ya kaki saya ni. Jadi dia ada yang lelang lah, dia kata habang kaki Tuhan macam ni. Macam dia turun, dia tuduh Ibn Taymiyah macam tu. Ibn Taymiyah kata turun Allah Ta'ala bukan macam turun saya daripada mimbar. Ibn Battutah tutuh dia. Ibn Taymiyah kata Tuhan turun macam turun saya. Ni yang jadi fitnah besar. Satu kalimah dia tukar, habis besar. Ibn Taymiyah dah bang, turun Tuhan bukan, kalau bahasa Arabnya nuzulan la kanuzuli, turun bukan macam turun saya. Dia buang satu kalimah la tu, jadi turun macam turun saya. Dia kata Ibn Taymiyah ni mazhab Wahabi, tak ikut. Sebabnya salah dengar ataupun dia tak dengar. Setengah riwayatnya kata dia ni dengar orang lain kata saja, dia tulis langsung. Jadi pasal itulah Allah Ta'ala pesan sangat, jangan kata, jangan apa sebut. Kerana semua ditanya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kalau kita tak dengar betul-betul, jangan sembang betul. Dan hadis Muslim kata, kafa bil mar'i isman an yuhajjita bi kulli ma sami'a. Memada dosa seseorang itu nak bubuh dalam neraka bahawa dia bercerita semua yang dia dengar. Semua dia dengar, dia cerita. Itu pada ada dosa ni nak jam dalam neraka cukup dah. Kalau tak ada dosa lain pun cukup padannya tu ya. Pasal apa? Nak menjaga keselamatan. Pasal cerita banyak ni tak elok. Jadi
kena jaga. Jadi orang ni juga, dia kata nuzulan lah kan nuzuli, dia kata nuzulan kan nuzuli. So ni saya angkat kaki atas, tadi dia kata mendili kata kaki Tuhan macam kaki dia mampu. Teruk lagi dah. Jadi makna qadam tu bahasa Melayu kurang kaki lah. Apabila Allah Ta'ala letak qadam dia dalam api neraka tu, Rasulullah kata fanzawa, berlipat tepi sana ke sini, baru dia mengaku qatin, cukup. Sebelum tu tanya lah banyak mana pun marilah, dia kata penuh, nak isi penuh, sampai Tuhan letakkan qadamnya fanzawa, berlipat, dan dia mengaku cukup. Maksudnya Rasulullah mensifatkan Allah Ta'ala dengan qadam. Macam mana kita i'tiqad, macam yang Rasulullah kata qadam, Allah Ta'ala mempunyai qadam seperti yang layak dengan kemuliaannya, ketinggiannya, maha suci daripada qadam baru. Kalau baca dalam Quran tu ada pula betul. Yud'auna ila yauma yukshafu an saqin, hari yang dibuka dari betul. Wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Jadi ada bukti. Jadi kita i'tiqad macam mana Tuhan kata, macam mana Rasulullah kata, sudah, jangan ditambah, jangan nafi. Kalau kita macam ni, itu nama musyabbihah. Kalau kita tak ada, itu namanya munafi. Kalau kata kalau kata tak tahu makna, itu namanya hasyawiyah. Jadi ringkasannya, semua sifat Allah yang datang dalam Quran disifatkan Allah seperti yang Allah Ta'ala berkata, dan seperti yang layak dengan kebesaran Allah, dijaga, menyucikan, jangan diserupa, jangan dibanding, jangan dikosong, jangan dinafi. Begitu juga semua sifat yang Rasulullah mensifatkan Allah Ta'ala, diisbatkan bagi Allah dengan sifat itu seperti yang layak dengan Allah, maha suci daripada menyerupa baru. Kerana kita wajib percaya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan kata, kita percaya. Ini dia tak percaya. Wajib percaya kepada Rasulullah, dia tak percaya. Rasulullah kata Tuhan turun, dia kata turun rahmat. Mana yang tak percaya ke Nabi? Nabi kita turun, kata turun rahmat, hampir ambil. Hang lebih percaya lagi kepada puak Mu'tazilah yang 300 tahun lepas pada tu, daripada percaya kepada Rasulullah. Begitulah semua. Apabila Rasulullah kata dia takwil, maknanya dia tak percaya. Ataupun dia sangka Rasulullah tak menyampaikan, ataupun dia sangka puak ni lebih pandai daripada Rasulullah. Rasulullah terlupa, tak tahu ke dia tak apa pun masalah ni. Mai Mu'tazilah tahun 300, lepas tahun 300 bubuh baru tu. Jadi maknanya depa ni percaya ke puak Mu'tazilah ni tak percaya kepada Rasulullah di dalam bab akidah. Tapi kalau kita habaq nak betul dia, penyakitnya mai hang Wahabi, hang kaum muda, hang Muhammadiyah, habis lekehnya jawab bukan mazhab kita ni mandi. Tu lembut sangat bunyi. Tapi semua tu kalimah yang saya buat, saya sudah tulis dalam muzakirah satu. Perkataan kaum muda, perkataan Wahabi, perkataan Muhammadiyah, perkataan bukan mazhab kita. Ini kalau yang berkata tu perkataan orang yang menzahirkan pengetahuan dengan kejahilan dia, orang yang menzahirkan kecergasan dia dengan kelemahan dia di dalam ilmu pengetahuan, orang yang menzahirkan kepintaran dia dengan kebodohan dia. Ini saya gelarkan kepada 3-4 perkara ni. Kata Wahabi, kata Muhammadiyah, kaum muda bukan mazhab kita. Kerana ini tujuan semuanya nak sekat orang yang nak menyekat manusia daripada kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang anak cerita tadi, tasyabah min turab. Di situ As-Sawi berkata, Sawi ni asalnya Jalalain di luar ni, tepi luar ni Jalalain. Lepas tu dalam tu namanya Hasyiah Sawi. Makna hasyiah ni isi. Apa yang dia nampak isi? Dia kata ayat tu lah, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'un zayghun, maknanya bahasa kita cenderung, mailun. Oleh itu dia kata, oleh itu
Ulama berkata, mengambil dengan zahir Quran dan sunnah asal usul yang membawa kepada kekufuran. Yang kita faham dia cakap tu pasal inilah, pasal kalimah tadi, istawa tak boleh kata istawa, tak boleh ambil zahir tu, kena ambil belik dalam tu. Ada orang ni istaula, turun, tak boleh kata turun, kena zahir dia turun, tak boleh zahir tak boleh, kena ambil turun rahmat. Macam-macam itu yang makna dia maksudkan. Yang dia kata tak boleh ambil zahir Quran asal usul kufur tu, iaitulah orang zahir sifat-sifat Allah ni. Tak boleh ambil zahir tangan, kena kata kudrat. Kalau ambil zahir kata tangan, kafiah. Hak tu kita itu kalau macam Tuhan kata tu, dia kata hang kafiah. Ni macam mana kaifa ni? Itu makna dia kata ambil zahir Quran dan sunnah asal usul yang membawa kepada kufur. Dan Wahabi dalam Sawi juga, Sawi itu di juzuk yang ketiga, orang yang dihiasi oleh syaitan bagi dia, maka dia nampak, dia berasa amalan dia baik. Lepas tu dia kata dalam tu, ta'liq dalam tu, seperti Safwan bin Umayyah, dia contoh dengan kafir-kafir Ahmadi tu, dan Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, dia berhenti tu. Lepas tu dia kata apa? Dikatakan ayat ini turun fil khawarij. Kalau dia kata khawarij tu, hang kena mendengar dulu, jangan nak terima bulat-bulat. Pasal apa? Hang kena tahulah Quran ini turun bila? Turun zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khawarij ni bila timbul? Lepas pada Rasulullah 40 tahun dah zaman Sayyidina Ali baru timbul Khawarij. Macam mana kita turun pada Khawarij? Jadi perkataan ini emma kata orang Arab, jahilun atau mutajahilun. Bahasa kita tak tahu ataupun buat tak tahu. Pasal apa? Pasal dia nak kata yang ketiga. Wa min firaqihim, dia tulis, daripada golongan mereka itu, firqah zaharat bil Hijaz, golongan yang timbul di Hijaz, iaitu Mekah, Madinah, negara tu. Firqatun yuqalu lahal wahabiyah, dikatakan wahabiyah. Tu hang nak fikir macam mana ni dalam kitab ni, orang Mesir pula, ulama pula fikir. Bina fikir ustaz nak fikir tu. Nak fikir hak ni apa ni? Saya yang dapat tu pun daripada talabah penuntut di jamiah di Malaysia, dia juga kirim kat kawan dia sana. Dia kata yang hak kedua ni, hak yang jilid ni dah sapu dah. Jadi tambahan lagi, dah Turki takut kepada golongan Wahabi ini, dia isytiharkan dalam alam Islam, Islam yang di bawah negeri dia ni, yang Wahabi ni timbul bukan mazhab empat. Hanya mereka ini golongan yang macam Khawarij lah, kejahatan dia menghalalkan darah orang Islam. Dia bunuh orang Islam banyak. Dia bunuh apa melawannya tu. Masa perang, jangan perang nak bermah saja. Perang kena bunuh lah. Jadi kita tengok menghalalkan darah orang Islam. Satu Sultan Maroko, dia tidak buka. Dia sampai ke dia sorak tu, dia tengok, dia kata ini masalah politik saja, bukan masalah agama. Dia diam saja. Tambahan lagi di Mekah, orang kita duk berulang ke Mekah tu. Di Mekah tu juga Mufti Mekah Ahmad Zaini Dahlan, dia tulis buku tak berapa besar lah, tebal jari ni. Dia kata Wahabi tu macam-macam. Jadi orang Syafi'i, orang yang tak tahu hal ini, semuanya percaya. Dan kita cerita satu orang yang faham hakikat dia. Satu guru di India mengajak tafsir, mengajak hadis, tapi tak tahu Wahabi. Hari-hari lepas mengajak, hai Allah laknat Muhammad bin Abdul Wahab, hai Allah besarkan pahala dia yang kejam dalam neraka, tunggal langgang macam-macam doa dia. Tapi murid ni tahu, murid dia tu, aku nak buat macam mana dengan tok guru ni, nak kata gitu kan tu, jakah mumpui ya. Lepas tu dia ambil kitab tu kecil je, kitab tauhid. Dia koyak bang hak nama tu,
Dia kata, Tok Guru tolong saya maksa, saya nak baca tak berani. Kitab ni tu boleh ke tak? Dia buat bodoh itu. Tinggal kat Tok Guru. Tok Guru tu baca-baca tu. Setengah jam habis baca sikit sangat je. Tak. Tang tu murid main tanya, macam mana Tok Guru surat kitab tu boleh baca tak? Bagus dia kata kitab ni. Ambil macam Bukhari, macam tafsir Quran macam Bukhari, tak ada apa-apa. Boleh ambil. Apa itu murid ni baru dia nak tekan. Tok Guru tahu siapa sekarang tu. Tak ada pun dia kata ni, siapa sekarang. Inilah dia kata Tok Guru. Tok Guru yang Tok Guru duk laknat lepas mengaji tiap-tiap hari itu, inilah orang pengarangnya itu. Dia bawa keluar Muhammad bin Abdul Wahab. Daripada hari itu dia tahu hakikat yang sebenar. Kembali dia tobat daripada doa minta Tuhan melaknat tu. Hari-hari doa, ya Allah tinggikanlah pangkat Muhammad yang Abdul Wahab, masukkan syurga, bagus tempat bagus-bagus, macam-macam dia doa. Sebab apa? Dia tahu hakikat. Ini semua yang kata Wahabi ni semua tak tahu hakikat. Pasal itu saya kata, kalau dia kata Wahabi, orang yang menzahirkan pengetahuan dengan kejahilan dia sendiri. Dia tak tahu apa. Kalau dia tahu kata percakapan lain, perkataan lain, dia tak kata Wahabi ni. Dia nak kata apa tak tahu lah. Wahabi adalah terlindung muka. Itu saja. Wallahu a'lam.